Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan ajar sajak tingkatan 5 yang bertajuk Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus. Okay, untuk pelajaran pada hari ini, cikgu akan kaji keseluruhan sajak, maksud dari rangkap ke rangkap. Kita juga akan lihat tema persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Okey, jadi cikgu akan baca satu rangkap demi satu rangkap dan huraikan maksud di sebalik rangkap tersebut. Okey, so kita mulakan dengan rangkap yang pertama. Ku hantar kau mengecapi angin baru, udara lain dari kampung bendang kuningmu, bumantara asing dari yang sering kau mesrai, yang sama sekali berbeza dengan suasana suntimu. Kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu, memesrai azimat dan tangkal dari tangga gading. Okey, itu adalah rangkap pertama. Apa yang cuba disampaikan oleh penyajak melalui rangkap yang pertama ini adalah suara hati seorang ayah yang akan menghantar anak gadisnya menyambung pelajaran ke Menara Gading. Okey, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, institusi pengajian tinggi kebanyakannya berada di pusat-pusat bandar. Tidak ada di kampung-kampung. Ya. Jadi, hari ini penulis penyajak ingin menceritakan bagaimanakah perasaan seorang ayah yang hendak melepaskan anak gadisnya hidup di bandaraya. Okey, sebab itu dia kata, ku hantar kau mengecapi angin baru, udara lain dari kampung bendang kuningmu. Okey, jadi maksudnya di sini ialah penulis menghantar anaknya menghirup udara kehidupan yang baru di bandar kerana anaknya akan melanjutkan pelajaran di sana. Okey, oleh kerana suasana sangat berbeza. Antara kampung dengan bandar berbeza. Sangat ketara perbezaannya. Okey, tengok dia kata, bumantara asing dari yang sering kau mesrai. Sama sekali berbeza dengan suasana suntimu. Sunti itu adalah remaja, waktu remaja. Jadi penyajak ini ataupun penulis ni mewakili ayah lah ya. Ayah ini memberitahu kepada anak gadisnya bahawa kehidupan yang dia akan lalui selepas ini adalah jauh berbeza dari apa yang dia lalui sejak kecil. Sejak dia kecil dia menjadi sunti dan sekarang dia kena melangkah keluar untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik. Jadi sang ayah telah memberi pesanan kepada anaknya tentang perubahan hidup yang akan dia lalui. Dan dia kata, kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu, memesrai azimat dan tangkal dari tangga gading. Jadi, penyajak nak anak dia ni dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sebagai pelajar di kampus. Okey, selama hari ini anaknya adalah pelajar di sekolah. Berada bersama ibu bapa, diajar oleh cikgu di sekolah dan sekarang dia perlu mengorak langkah lebih luas. Kena keluar dari sekolah, kena keluar dari rumah dan hidup bersendirian di tempat yang asing. Okey, sebab itu dia berpesan kepada anaknya supaya anak tersebut, anak gadis tadi dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bandar. Dan penulis mahu anaknya menimba pengalaman baru di universiti yang bakal mengubah kehidupan anaknya secara langsung dan kehidupan mereka sekeluarga secara tidak langsung. Jadi dia kata, kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu, memesrai azimat dan tangkal dari tangga gading. Okey, dari tangga universiti, dari tempat yang bagus. Jadi kau belajarlah bersungguh-sungguh, ubahlah hidupmu, jadilah manusia yang lebih baik dari apa yang pernah kau jadi selama ini. Okey, itu ialah rangkap yang pertama. Kita bergerak ke rangkap yang kedua. Okey, kata ayah dia lagi, ku lepaskan kau menjadi burung putih dengan sayap berkembang, menungkah awan perak dan kabut dingin, mengenal kalimat hujan dan bilah petir, menyelit antara sembilu nasib dan waras akal. Okey. Maksudnya di sini ialah
Ku lepaskan kau menjadi burung putih. Burung putih di sini simbolik kepada kebebasan. Dia lepaskan anak dia menjalani kehidupan baru sendirian. Jadi, dia pesan, ku lepaskan kau menjadi burung putih dengan sayap berkembang. Okey, penulis membenarkan anaknya untuk hidup di bandar, untuk menerokai dunia baru, belajar ilmu yang baru dan meluaskan pengalaman hidup dia. Jadi dengan sayap yang berkembang. Kalau tadi cikgu katakan burung putih melambangkan kebebasan, sayap yang berkembang melambangkan keberanian. Okey, dia kena menghadapi hidup di luar dengan lebih berani. Menongkah awan perak dan kabut dingin. Awan perak, kabut dingin adalah simbolik kepada cabaran yang akan dia lalui sepanjang berada di bandar, sepanjang menuntut ilmu dan sepanjang berjauhan dengan keluarganya. Jadi anak ini penyajak berpesan kepada anak dia, latihlah diri, jadilah kuat kerana pelbagai cabaran dan dugaan yang akan kita lalui apabila kita mengalami perubahan fasa dalam kehidupan. Okey. Kehidupan kita ada banyak fasa. Dari kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa mempunyai kehidupan sendiri dan seterusnya kita akan meneruskan ke fasa seterusnya sehinggalah kita tidak lagi diperlukan oleh dunia. Okey, so sekarang ayah ni telah memberi pesanan, dia kata lagi, mengenal kalimat hujan dan bilah petir. Okey, apa maksudnya? Mengenal kalimat hujan dan bilah petir. Kalimat hujan, petir adalah cabaran dalam kehidupan. Kehidupan mempunyai cabaran yang pelbagai. Jadi anak ini harus kuat, harus tabah dan harus pandai menghadapi segala cabaran yang akan dia tempuhi dalam kehidupan dia. Kemudian ayah dia berharap cabaran dalam kehidupan ini akan dapat mematangkan diri anak itu dan anak itu akan menjadi lebih bijak untuk mengatasi setiap masalah yang ada di dalam hidup. Okey, jadi seterusnya ayah dia kata lagi, menyelit antara sembilu nasib dan waras akal. Jadi menyelit antara sembilu nasib dan waras akal ialah anak tadi perlu berusaha dan jangan berserah kepada takdir sahaja. Okey, cikgu bagi contoh. Katakan kamu nanti masuk ke universiti, kemudian pada peperiksaan di semester pertama gagal. Jadi kamu berkata, oh itu nasib saya gagal. Okey, betul nasib kamu gagal. Tetapi kenapa gagal? Kerana tidak ada usaha. Jadi kamu perlu berusaha agar kamu berjaya. Itu yang ayah dia cuba maksudkan, menyelit antara sembilu nasib dan waras akal. Jangan berserah kepada nasib sepenuhnya tanpa ada usaha untuk mengubahnya. Jadi kita perlu berfikir dengan lebih jelas, dengan lebih waras bagaimanakah kehidupan kita dan kita yang akan menentukannya. Okey, itu adalah rangkap kedua. Tadi rangkap pertama dia beritahu anak dia akan mengalami perubahan yang berbeza daripada kehidupan sebelum ini. Rangkap yang kedua pula diberitahu cabaran yang akan anak dihadapi dan anak dia harus kuat menghadapi cabaran itu kerana dia sendirian. Okey, kalau kita lihat sekarang, okey, letakkan diri kamu sebagai gadis ini. Jadi kamu berada di rumah, berada di dalam keluarga, berada di dalam perlindungan keluarga, kemudian ke sekolah, berjumpa guru. Guru juga adalah ibu bapa kedua di sekolah, masih lagi mengambil berat tentang kamu. Jadi bila kamu dah habis sekolah, akan terus ke fasa seterusnya dalam hidup, iaitu menjadi remaja, menjadi dewasa. Kamu sudah mula dewasa. Jadi di sini akan mengalami perubahan hidup. Jadi, itulah yang cuba ayah disampaikan. Okey, next, rangkap yang ketiga. Di awan kampus yang syarat ilmu, hadir sihir angin bernafas api. Di pohon kampus yang tegar status, berceracak selumbar noda mengabur fikir. Di padang kampus yang hijau pertimbangan, tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Okey, kita dapat lihat lelaki kecil ini, walaupun dia rasakan diri dia kecil, diri dia kerdil, artinya dia tidak mempunyai
kelebihan, tidak mempunyai banyak keistimewaan. Mungkin dia kurang dari segi akademik, dari segi harta kekayaan, dari segi kemewahan hidup. Sebab itu dia namakan dirinya sebagai lelaki kecil. Okey? Walaupun lelaki ini lelaki kecil, tetapi dia mempunyai wawasan yang sangat hebat. Dia beritahu kepada anak dia bagaimanakah keadaan di kampus nanti. Jadi dia kata di awan kampus yang syarat ilmu, hadir sihir angin bernafas api. Okey, jadi maksudnya ialah walaupun anak itu sudah berada di tempat yang bagus, tempat menuntut ilmu yang syarat dengan ilmunya, tetapi masih ada unsur negatif yang akan mengejar anak tersebut, anak gadisnya. Banyak pengaruh-pengaruh negatif ya, yang ini kita tidak nafikan. Apabila remaja yang baru mengalami perubahan fasa dalam kehidupan, mereka dikatakan sebagai mengalami kejutan budaya. Apabila bebas dari pandangan keluarga, bebas dari kawalan, bebas dari pemantauan, mereka banyak melakukan kesilapan. Jadi ingat, ini adalah sebagai peringatan kepada kamu juga, jangan sekali-kali silap langkah. Okey? Jadi ayah dia dah kata, walaupun berada di tempat yang bagus, pengaruh negatifnya banyak. Di pohon kampus yang tegar status, berceracak selumbar noda mengabur fikir. Okey? Maksud pohon kampus yang tegar status. Okey, jadi maksudnya ialah universiti itu adalah satu tempat yang terkenal, yang semua orang kenal, orang bangga kalau kita dapat masuk ke universiti. Tapi di sana ada berceracak selumbar noda. Banyak unsur-unsur negatif, banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik akan meresap ke dalam diri kita jika kita tidak bijak menanganinya. Jadi, ayah dia kata lagi, di padang kampus yang hijau pertimbangan, tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Jadi, ayah dia kata, apa maksudnya hijau pertimbangan? Hijau muda, okey? Muda, sesuatu yang masih muda mentah. Jadi dia maksudkan ini ialah anak gadis tu masih hijau pertimbangan. Masih tidak matang, masih tak boleh buat keputusan dengan tepat. Jadi oleh kerana itu dia sangat mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif. Jadi ayah dia berpesan, di padang kampus yang hijau pertimbangan, tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Jadi apabila dia tidak dapat membuat pertimbangan, apabila unsur-unsur negatif banyak mempengaruhi, dia menjadi ego. Mungkin kita ambil pendekatan yang mudah, anak dia ni mula menjadi sombong, mementingkan status. Kerana apa? Kerana dia merupakan mahasiswa di kampus. Dia merupakan pelajar universiti. Jadi dia mula sombong, dia mula ego. Ayah dia pesan jangan, ya, kerana apabila adanya ego akan menghalau pekerti. Apabila kita sombong, secara tak langsung kita akan meninggi diri, memandang rendah kepada orang lain, dan itu semua amat ayah dia harapkan tidak berlaku kepada anaknya. Okey, itu rangkap yang ketiga. Next, rangkap yang keempat, yang terakhir. Pandai-pandailah kau terbang, menungkah awan mulus dan kabus dingin. Jangan kau pulang dengan percikan duka dan balutan luka di sayapmu yang patah. Okey, tadi kita pun dah tahu ayah dia lepaskan dia sebagai burung putih, lambang kebebasan. Memberi sepenuh kebebasan dan memberikan dia ilmu supaya dia ini dapat menghadapi cabaran yang berlaku dalam hidup dia, tidak ego, tidak sombong. Jadi apa harapan ayah dia seterusnya? Harapannya ialah jangan pulang dengan kegagalan. Ayah dia kata, pandai-pandailah kau terbang, menungkah awan mulus dan kabus dingin. Jadi awan, kabus, semuanya adalah simbolik, ya, simbolik. Jadi ayah dia kata lagi, pandai-pandailah kau menjalani kehidupan, hadapilah kehidupan dengan tenang, hadapilah cabaran dengan semangat yang positif, ambillah yang baik, janganlah jadikan yang negatif itu sebagai satu yang masuk dalam hidupnya. Jadi dia kata lagi, last sekali ayah dia bagi warning, bagi amaran ni. Jangan kau pulang dengan percikan duka dan balutan luka di sayapmu yang patah. Sayap patah simbolik kegagalan. Percikan duka dan balutan luka simbolik kepada sama je, simbolik kepada kegagalan. Semuanya gagal. Jadi ayah dia tak naklah anak dia tadi pulang dengan kegagalan. Jadi dia kata
penulis ni berharap agar anaknya tidak mudah berputus asa, belajar susah sikit, putus asa lari balik. Okey, itu yang dia tak nak. Jadi dia berharap agar anaknya tidak mudah berputus asa, pulang ke pangkuannya dengan membawa kegagalan. Itu yang dia tak nak. Dia nak anak dia pergi, hadapi hidup, pulang dengan kejayaan. Okey, jadi penulis ni, hal ini dikatakan demikian kerana penulis mahu anaknya menjadi seorang perantau yang tabah menghadapi segala cabaran dalam kehidupan harian. Okey. Baik, kita dah habis 4 rangkap. 4 rangkap dalam pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Kesemuanya berkisar kisah pesanan ayah kepada gadis kecil. Gadis kampus, sorry. Okey. Baik, dia tak ada pula pesanan kepada lelaki, anak bujang. Dia pesan kepada anak gadis. Kenapa? Okey, kerana secara logik akal kita pun lihat lelaki dengan wanita mempunyai kekuatan emosi dan kekuatan fizikal yang berbeza. Oleh sebab itu, anak perempuan ini menjadi kerisauan kepada ibu bapa untuk dilepaskan jauh daripada keluarga. Sebab itulah kita belajar saja pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Okey, so cikgu harap awak dapat faham maksud keseluruhan sajak tadi. Dan sekarang kita akan pergi ke tema. Okey, tema sajak ini ialah nasihat dan peringatan seorang bapa kepada anak yang bakal melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Okey, itu ialah temanya. Apakah pula persoalan? Baik, kita lihat beberapa persoalan. Mungkin cikgu akan ambil 3 sahaja persoalan. Persoalan yang pertama ialah kepentingan pendidikan demi masa depan. Okey, bagaimana kita nak buat huraian? Kita huraikan, penyaja menghantar anaknya ke bandar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti kerana menyedari kepentingan ilmu pengetahuan demi masa depan yang cerah. Okey. Yang kedua, persoalan yang kedua ialah perbezaan kehidupan di bandar dan luar bandar. Okey, huraiannya, penyaja mengatakan bahawa kehidupan di bandar adalah berbeza dengan kehidupan di kampung dan beliau berharap anaknya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bandar. Okey, yang ketiga, cabaran hidup di bandar. Contohnya, penyaja menjelaskan bahawa kehidupan di bandar amat mencabar serta banyak perkara negatif yang akan berlaku jika anaknya tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang tidak baik. Okey, itu adalah tema dan persoalan. So, kita terus ke gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama ialah sinkop, iaitu singkatan perkataan. Ku hantar kau mengecapi angin baru, udara lain dari kampung bendang kuningmu. Apakah sinkopnya di situ? Iaitu ku, singkatan daripada perkataan aku, bendang kuningmu, singkatan daripada perkataan kamu. Kedua ialah anafora, iaitu pengulangan di depan ayat. Contoh, di pohon kampus yang tegar status, di padang kampus yang hijau pertimbangan. Di pohon kampus, di padang kampus, itu adalah anafora. Okey, sekaligus kita boleh jadikan dia juga responsi, iaitu pengulangan perkataan di tengah baris, iaitu kampus. Okey, seterusnya kita lihat yang ketiga, metafora. Ialah dua perkataan, satu abstrak, satu lagi konkret. Abstrak tak nampak, konkret nampak. Kalau kalimat hujan, kalimat tak nampak. Kalimat adalah kata-kata yang kita tak nampak dalam bentuk yang nyata. Hujan kita boleh nampak. Bilah pun begitu, petir kita boleh nampak. Sembilu nampak, nasib tak nampak. Jadi metafora tu ada 3 contoh, kalimat hujan, bilah petir, sembilu nasib. Okey. Seterusnya ialah perlambangan. Perlambangan, contoh tadi burung putih, lambang kebebasan. Kemudian kita lihat juga ada juga imej alam, iaitu ku hantar kau mengecapi angin baru. Udara lain dari bendang kuningmu. Kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu. Itu ialah imej alam. Angin, bendang, angin dan udara, itu adalah imej alam. Okey.
Seterusnya cikgu akan pergi ke nilai. Apa yang dapat kita lihat dalam nilai? Yang pertama ialah nilai kasih sayang. Di mana kita nampak nilai itu? Kita kata okey, contohnya penyaja amat menyayangi anak gadisnya yang menuntut di kampus dan memberikan pesanan agar anak gadisnya bijak membawa diri di tempat yang baru dan berlainan dengan kehidupannya di desa. Yang kedua, nilai kesungguhan. Di mana nilai kesungguhan tu? Penyajak menasihati anak gadisnya supaya menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh untuk menaikkan peluang untuk berjaya dalam kehidupan. Yang ketiga, nilai kegigihan. Di mana nilai kegigihan? Penyajak menasihati anaknya supaya gigih menghadapi cabaran hidup di bandar yang amat berbeza dengan cabaran hidup di luar bandar. Seterusnya, nilai ketaatan. Mana nilai ketaatan? Penyajak berharap agar anaknya taat dengan nasihat dia dan dapat mencapai kejayaan cemerlang. Okey, itu ialah serba sedikit tentang nilai. Dan last sekali kita lihat pengajaran. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus? Okay, yang pertama, bila sebut pengajaran, kita mesti ada perkataan kita mestilah, kita haruslah, kita hendaklah, kita perlulah. Okey, mesti ada. Kalau tak ada, dia tak dikira awak menjawab pengajaran. Jadi markah tak dapat. Mesti tulis perkataan. Okey, so cikgu bagi awak 3 contoh. Yang pertama, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan apa-apa yang kita sukai. Okay, contohnya gadis kecil ini, gadis kampus ini belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dan mengubah keseluruhan kehidupan mereka. Yang kedua, kita mestilah berdikari sewaktu hidup di bandar seorang diri supaya tidak terlalu bergantung pada orang lain. Okay, contoh, ibu bapa tadi telah berpesan kepada anaknya supaya anaknya pandai menghadapi cabaran, matang dalam membuat keputusan dan mesti pandai berdikari. Dan yang ketiga, kita haruslah bijak menyesuaikan diri dalam keadaan baru. Okay, agar dapat menghadapi cabaran dalam keseluruhan kehidupan. Okey, baik. Itu untuk pelajaran hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham tentang sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.